سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسير ولا تعسير وتمم بالخير ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk, insyaAllah kita masuk bab 89. Apa yang diucapkan setelah takbir, buka muka surat 51. Ustaz Hmm. kejap Ustaz, Kak Syida tengah FB Live kot, tak naik lagi. Okey. Dia dah baru Zoom ni Kak Perasan tak? Kaminya, yang kau punya lama dah. Kak Syida punya baru update. Oh iya ke? Saya Ah, baru update tadi. Buka-buka dia kata kena update. Kak Syida update semalam kan lama entah. Yang kau Tapi punya dah, yang kau punya lama dah update. tapi macam saya Rasa keliru. pelik. Sebab agak-agak sukar untuk saya share macam mana ni. Dah boleh dah. Nampak kan? Sekarang kan? Nampak Ustaz, nampak. Okey okey okey. Menarik menarik. Inilah tengoklah Tata ni study sekarang ni tengah nak siapkan satu kajian tentang Tunduk. uh, seindah bahasa seindah bahasa surah Al-Kahfi. So agak berat sekarang ni. Ada tengok Ustaz letak dalam FB kan. Antara itu sebahagian je sebab nak kumpul dalam lebih kurang 100 paling kurang Barakallahu 70 fi ke Ustaz. 100. Lepas tu nak fokus kepada seindah bahasa juzuk amma. Juzuk amma tu hai tak tahulah, rasanya agak sangat berat sebab gaya bahasa juzuk amma ni level tinggi dibandingkan dengan surah Madaniyah. Dan sementara tu sementara kalau kita tengok sini ni adalah satu tempat yang terbaru yang memudahkan pencarian saya. Cuba tengok Siap. sini kan. Ini segala kitab ada ni. Okey, bukan semualah, adalah beberapa kitab yang tak ada membuatkan saya kena rujuk juga di sini. Okey, tapi sini ni kalau ibu kakak tengok ni, okey kita tulis ya Suratul Kahfi ayat ke berapa keluar ni. Fathul Bayan oleh Qannuji. Kemudiannya kita nak tengok Syawakani, Fathul Qadir keluar. Okey. Dan bukan Ustaz, tu je. dia keluar semua rujukan kitab-kitab yang berkaitan surah Al-Kahfi itulah kalau Ustaz tak Kahfi. Taib Kafi dia keluar lah. Kita Ini tengoklah rujukan kitab mana kita nak rujukan tengok. dia kat sini. Ya macam mana tu? Tafsir-tafsir dia. Ah, ah. Contohnya kita tengok tafsir Sa'di. Sini ada. Dia teknologi ni ini antara yang paling mudah, lebih mudah daripada kajian carian saya sama ni. Jadi saya punya kerja tu 2-3 kali ganda lebih laju. Kalau selama ni saya kena buka satu-satu rujuk dalam 7 ke 10 kitab tu. Satu tulisan kadang-kadang walaupun 2 muka surat tapi sejam. Sebab kita rujuk semua kitab. Kalau sekadar nak tujuk 1-2 kitab, saya boleh siapkan dalam 5-6 bab dalam tempoh sejam pun boleh. Kalau kita sekadar nak mudah-mudah. Tapi kita baca semua walaupun kita tulis sikit. Kita nak tengok rentak dia. Dan ni kamus. Ah, ni kita tengok contohnya Ghaur. Okey, ada berapa kamus di sini? Ada 9 kamus. Dan Al-Jawhari dalam kitab Sihah macam mana. Tapi sini dia tak ada baris. Okey. Lisanul Arab macam mana. Umdatul Hufaz. Samin Halbi macam mana. Tinggal lagi nak baca tak baca lah. Benda ni benda yang dimaklumi. Cumanya kalangan pengkaji ni dia nak study ke dia tak study. Itulah. Dan sebenarnya ada lagi lah kitab-kitab hadis, akidah, kitab macam-macam kitab lah ada dalam dalam ni. Itu memang luar biasa. Boleh mula Kak? Boleh. Ustaz boleh dah Ustaz. Dah ada FB live dah. Okey, Boleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bin nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil. Amma ba'd. Ya.
Kak Nuliza, Kak Syida, JAA dan ibu-ibu, kakak-kakak yang dirahmati Allah. Jadi Alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jal. Jadi kita sambung dan Puan Adeni ya yang kurang sihat sebelum ni. Syafakumullah. Mudah-mudahan mendapat rahmat keberkatan daripada Allah Azza wa Jal insya-Allah. Baik, selamat datang kembali untuk pengajian hadis ya, pengajian hadis. Bab ma yaqulu ba'da takbir ay takbiratul ihram. Bab apa bacaan selepas takbiratul ihram. Wa bihi qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kanu yaftatihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya Nabi SAW, Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma memulakan salat dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, itu hadis yang pertama. Kak tak lupa bagi tahu muka surat berapa tu Kak? Buka muka surat 51. 51 Okey. Ya. Dan yang keduanya wabihi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Abdul Wahid bin Ziyad qala hadatsana Umar bin Al-Qa'qa' qala hadatsana Abu Zur'ah qala hadatsana Abu Hurairah bin apa ibu ingat tak? Abu Hurairah bin Maimunah. Maimunah radhiyallahu taala anhuma hayakumullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaskutu baina takbiri wa bainal qiraati iskatatan. Biasanya Rasulullah SAW diam ketika antara takbir dengan bacaan suratul Fatihah. Wa bainal qiraah tu adalah qiraah suratul Fatihah. Okay. Nabi diam antara takbir dengan suratul Fatihah iskatatan. Iskatatan ni diam sejenak. Qal, okey, qala tu uh, siapa ya qala tu? Abu Hurairah ke? Sekejap ya, saya nak tengok sekejap. Lupa saya nak cek kola tu ada tak dibahaskan. Betul kot Abu Hurairah kot. Qala ahbisuhu qal. Bukan. Bukan Abu Hurairah ni. Entahlah siapa. Qala ahsibuhu qal hunayyatan. Boleh jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala an sebut bukan dia sebut iskatatan tetapi hunayyatan. Sama je lah maksudnya. Sama ada disebutkan yaskutu bainat takbiri wa bainal qiraati iskatatan ataupun yaskutu bainat takbiri wal qiraati wa bainal qiraati hunayyatan seketika ataupun sejenak. Fakultu ay Abu Hurairah bin Ummi bin Maimunah radhiyallahu taala anhuma bi abi wa ummi ya Rasulullah iskatuka bainat takbiri wal qiraati ma taqul. Demi bapa dan ibuku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah diam antara takbir dengan suratul Fatihah tadi apa yang Rasulullah baca? Qala sallallahu alaihi wasallam aqul Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Saya membaca ya Allah jauhkanlah aku daripada dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Allahumma nakini minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah sucikan aku daripada dosa-dosaku sebagaimana engkau menyucikan pakaian putih daripada kotoran. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i was sanji wal barad. Ya Allah basuhlah dosa-dosaku dengan air, salji dan juga embun. Ada yang kata barat tu air sejuk. Ada yang kata embun. Saya pun tak pasti mana satu yang lebih tepat dalam bab ini. Okey. Inilah dia punya dua hadis. Dan ada sedikit. Tapi tang mana ni. Sebab dia ada dua tempat yang berbeza ni.
Kalau ibu-ibu tengok dia punya ke depan tu, syarah judul bab, iaitu bab ma yaqulu ba'da takbir. Okey, syarah judul bab tu, hmm, ini kata Azin bin Al-Munir. Okey, saya pun tak tahu bacaan tepat yang macam mana ibu-ibu sekalian. Sini ni dia kata Azin bin Al-Munir. Tapi kalau dalam buku tu dia kata Azin bin Al-Munayyir. Perasan tak? Jumpa tak? Okey. Saya pun pernah study tentang nama-nama dia yang sebenarnya. Macam mana sebutan. Tapi saya tak pastilah. Ibnin Al-Munayyir. Okey. Syarah Zurqani. Waqala Zin. Mana dia punya... Tak ada eh. Bob. Sekejap ya, saya cari ejaan dia yang tepat. Sebab memang beza antara internet dengan buku. Azin bin Al-Munir. Ibnul Munir. Ni. Cuba tengok dia punya satu tempat ni dia bincang macam mana sebut nama ayah kepada Azin. Azin ni perhiasan kan? Betul ya. Bitaskil ma'a fathil nun wa kasril musannah tahtal musaqqalah Munayyir. Munayyir ni. Al-Munayyir. Ad-Dibaj Al-Munayyir bidhammil mim wa fathil nun wa ya musanna min taht musyaddada maksurah. Jadi yang tepatnya adalah dalam buku tu Azin bin Al-Munayyir. Tapi itulah saya tak faham kenapa dalam internet ni dia tulis Azin bin Al-Munir. Boleh jadi ada dua dua bentuk bacaan yang berbeza, wallahu alam. Dia biasalah tu. Contohnya nama yang popular tu Sa'id bin Al-Musayyab. Jadi sebenarnya baca Musayyab ke Musayyib? Ramai ulama pilih Musayyab, ramai juga ulama pilih Musayyib. Jadi tak apalah mana-mana pun. Ada lagi lah. Contohnya seorang ulama usuli dan mufassir yang besar, Imam Muhammad Abu Zuhrah ataupun Zahrah. Jadi ada yang kata Zuhrah, ada yang kata Zahrah. Kitab dia Zahratut Tafasir ataupun Zuhratut Tafasir. Ada yang kata Zuhratut Tafasir, ada yang kata Zahratut Tafasir. Saya tanya ChatGPT mana satu betul ni? ChatGPT kata, Syekh berkata, kalau nama Zuhrah, kalau kitab Zahrah. Taklah betul tak betul Syekh GPT kita tu. Tapi itu kata dia lah. Okey, kata Zain bin Al-Munayyir. Okey, kita terima Al-Munayyir. Dhamman qawlahu ma yaqra ma yaqulu min ad-du'ai qawlan muttasilan bil qiraati. Sekian-sekian tu. Sampailah akhirnya. Okey. Bacaan itu mencakupi semua doa yang diucapkan dan kemudiannya disambung dengan bacaan suratul Fatihah. Okey. Atau kerana doa yang dibaca itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka hanya disebut salah satu daripada dua kalimat tersebut. Hmm, Macam mana apa benda yang nak disampaikan oleh Azim bin Al-Munayyir ini, saya pun tak berapa jelas dia punya maksud yang sebenarnya. Okey. Tapi dia punya dia punya point dia adalah Nabi SAW membaca doa istiftah ataupun iftitah sebelum memulakan bacaan suratul Fatihah. Tapi kena ingat satu benda juga, bahawasanya bukan semua ulama sepakat wujudnya ataupun disunahkan membaca doa iftitah sebelum Fatihah. Okey, contohnya mazhab Maliki. Mazhab Maliki adalah mazhab yang menolak kesunahan membaca doa iftitah. Jadi kalau ibu-ibu pergi ke negara negara Maliki, apa contoh negara Maliki rasanya negara Maliki yang terkenal yang ramai orang nak pergi mungkin Morocco ataupun Maghribi, okey. Jadi Morocco tu dia Maliki.
Maka kalau kita salat jemaah dengan dia, elakkan daripada membaca doa iftitah dalam salatul zuhur dan juga salatul asar kalau tidak mahu ketinggalan dengan imam. Okey, tapi boleh juga kita ambil doa iftitah yang pendek. Contohnya, Alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Tapi dalam salat jemaah, boleh jadi dia akan direct baca. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Direct je. Boleh jadi. Jadi kalau kita salat berjemaah, jahriyah dengan imam, di negara-negara Maliki, bila imam terus dia baca Fatihah, kita diam. Tanpa perlu membaca doa iftitah. Kalau sempat, baca. Kalau tak sempat, imam terus baca, kita diam je lah. Okey. Kata Ibn Rashid, du'aul iftitah mengandungi munajat kepada Allah Azza wa Jal wal iqbala alaihi bisual, dan kita ni macam menghadap diri kepada Allah Azza wa Jal dengan soal. Soal tu bukan soal jawab tu. Tapi soal ni adalah permintaan. Permintaan. Manakala suratul Fatihah juga mengandungi maksud yang sama. Maka di sinilah kita nampak ada kaitannya antara tajuk hadis dengan suratul Fatihah. Baru kita nampak kaitan antara hadis yang pertama ni dengan hadis yang kedua. Hadis pertama bincang Nabi mulakan salat dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadis kedua bincang Nabi mulakan salat dengan doa iftitah. Jadi kata Ibn Rashid, sebenarnya kedua-dua mengandungi maksud yang sama. Doa iftitah ada munajat kepada Allah Azza wa Jal. Kita ada meminta kepada Allah Azza wa Jal. Sama juga dengan suratul Fatihah. Selain daripada itu, ibu kakak yang dirahmati Allah, hadis yang pertama ni, Nabi SAW memulakan salat dengan Fatihah. Itu adalah memulakan dengan bacaan kuat, jahar. Manakala hadis yang kedua tentang doa iftitah, memulakan salat dengan bacaan yang perlahan. Itu yang perlahan. Okey. Kemudiannya kita tengok hadis yang pertama ini Nabi SAW memulakan cuba tengok memulakan bacaan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dia sebut kanu yaftatihuna salata bi Bismillahirrahmanirrahim. Maka timbul perbahasan yang paling terkenal kalangan ulama. Antara terkenal lah. Adakah Bismillahirrahmanirrahim tu salah satu daripada suratul Fatihah ataupun bukan? Okey. Jadi macam-macam lah. Yang kata salah satu, ada hujahnya. Yang kata bukan, ada hujahnya. Yang ni dia disebut ni Wa hadza qaulun man asbatal Fatihah ni. Dia waqtulifa fil murad bizalik. Okey, jumpa tak dia punya muka surat berapa tu? Ayat Melayu dia apa Ustaz? Ayat Melayunya qauluhu bi alhamdulillahirabbil alamin tu. Syarah hadis yang kedua. Syarah hadis yang pertama tu kanu yaftatihuna salah Jumpa jumpa Ustaz. Muka surat 53 yang syarah 53. hadis yang pertama. Okey, cuba tengok yang perenggan yang kedua tu. Para ulama berbeza tentang berbeza pendapat tentang maksud hadis ini. Okey. Pandangan mazhab Syafi'i menyatakan apabila Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sebut Nabi SAW, Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala anhuma memulakan salat dengan Alhamdulillahirabbil alamin ni, bukan memulakan salat dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, bukan. Tapi Alhamdulillahirabbil alamin ni merujuk kepada nama surah. Macam kita sebut ni lah, macam kita jumpa dengan hadis Nabi membaca surah Tabarakallazi biyadihil mulk, ataupun dalam hadisan lain dia sebut Nabi membaca surah, dia pun petik salah satu ayat yang ada dalam surah tersebut, yang mana ayat tu ayat yang tengah-tengah. Jadi bukan isunya tentang bacaan itu, tapi nama surah. Jadi bila disebut Nabi memulakan salat dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, bukanlah bermakna Nabi tidak baca bismillah. Tapi Alhamdulillahirabbil alamin itu nama surah. Artinya, ni disebut kan? Al-ma'na kanu yaftatihuna bil Fatihah
Maksudnya mereka memulakan salat dengan membaca suratul Fatihah. Jadi bismillah ada tak ada? Bismillah ada lah. Bismillah ada. Ini merupakan pendapat majoriti ataupun semua ulama mazhab Syafi'i. Okey. Tapi bagi ulama yang lain dia petikai. Rasanya majoriti kot. Yang Hanafi, Maliki, Hambali mempertikaikan dengan menyatakan wa tu'uqiba bi annaha innaha tusammal hamda faqat. Okey, kalau kita nak kata macam tu, kita kena tengoklah macam mana hadis itu sendiri secara zahirnya terang-terangan dinyatakan. Terang-terangan dinyatakan Nabi memulakan salat dengan sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Nabi mula dengan alhamdulillahirabbil alamin. Maka mengapa kita nak pusing alhamdulillah tu sebagai nama surah? Jadi yang sepatutnya kita faham adalah memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca Bismillah ketika memulakan bacaan suratul Fatihah. Okey. Itu pendapat majoriti ulama. Kemudiannya, macam-macam lah perbahasan-perbahasan yang panjang lebar. Mazhab Syafi'i pun ada hujah panjang lebar. Imam Nawawi dalam Kitabul Majmu' takkan berbahas tentang perkara ini. Ya. Tapi kalau kita kecilkan perbahasan ini kepada kitab Fathul Bari, beliau pun bawa lagi lah beberapa hadisan lain. Antaranya kata Nabi SAW kepada Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, Ala u'allimuka a'zama suratin fil Quran? Nak tak aku ajar kepada kamu seagung-agung surah dalam Al-Quran? Maka hadis itu dia panjang. Kemudiannya dikatakan, Qala alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul masani. Kamu bacalah alhamdulillahi rabbil alamin, ia merupakan 7 masani. Okey, 7 ayat yang berulang. Jadi di situ Nabi SAW pun tak sebut Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dan sama juga dengan hadis yang respon Allah Azza wa Jal kalau kita membaca suratul Fatihah tu kan. Iza qala abdi, bila hambaku menyatakan alhamdulillahirabbil alamin, hambaku telah memujiku. Bila hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, hambaku telah apa-apa. Jadi di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis itu tidak dinyatakan pula kalau hambaku membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia direct. Kalau hambaku membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, apa dia? Okey, jom kita tengok hadis tu. Qasamtu, qasamtu baini. Rasa macam tu dah. Okey. Macam ni ada hadis Qasamtu baini wa baina abdi nisfain. Aku membahagikan antara aku dengan hambaku surah Fatihah tu kepada dua. Okey, kepada dua ni. Nampak Wali abdi ma sa'ala, dan hambaku mendapat apa yang mereka minta, apa yang dia minta. Fa iza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla hamidani abdi. Apabila hambaku berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, maka aku pun jawab, Hamidani abdi, hambaku telah memuji, bukan bertahmid kepadaku. Jadi tidak ada pun perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada hanyalah Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Jadi itu beberapa hujah yang digunakan oleh ulama menyatakan bacaan Bismillahirrahmanirrahim tidak ada pun dalam surah Al-Fatihah. Okey. Pandangan kedua pula menyatakan bila kita nafikan, bila hadis itu tidak ada Bismillahirrahmanirrahim, ia tidak menafikan kita membaca Bismillah dengan suara perlahan. Boleh jadi baca tapi baca dengan perlahan. Itu pendapat sebagian ulama pula. Rasanya mazhab Maliki kot. Saya pun tak ingat dah. Jadi baca tapi baca perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebagai contoh. Itu pandangan yang kedua pula. Tapi persoalan dia yang perlu kita fikirkan, kalau Nabi SAW membaca Bismillah dengan suara perlahan, isunya Bismillah tu dikira Fatihah ke bukan? Kalau dikira Fatihah, kenapa baca perlahan? Kalau bukan, okeylah, tak timbullah isu apa-apa kalau bukan. Okey. Yang jelasnya kalau ikut hadis ni, falam asma ahadam minhum yaqra'u bi bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Nabi kata, saya tak pernah pun
mendengar salah seorang daripada mereka tu, Nabi Abu Bakar Umar tu, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Mereka direct baca Alhamdulillah. Jadi isunya mereka baca tak Bismillah dengan suara perlahan isunya. Tapi kalau perlahan, kembali kepada isu tadi. Kalau perlahan, kenapa Nabi baca perlahan? Adakah Bismillah tu termasuk surah Fatihah ataupun bukan? Okey. Kemudian banyak lagi lah ni. Ni pun ada lagi lam yakunu yazkurun bismillahirrahmanirrahim. Falam yakunu yaftatihun al-qira'ata bi bismillahirrahmanirrahim. Dalam pelbagai riwayat menunjukkan tidak ada bacaan bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi senang senang ceritalah ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ada tiga pendapat ulama. Satunya bismillah memang tidak ada. Okey, tak baca bismillah pun tak ada masalah. Yang keduanya, kita baca bismillah tapi dengan suara yang perlahan. Dan pendapat yang ketiga, mazhab Syafi'i, kita membaca bismillah dengan suara yang kuat, wajib. Kerana bismillahirrahmanirrahim merupakan, kerana bismillah ni salah satu daripada suratul Fatihah. Okey. Kemudiannya, tapi ada hadis juga. Ada hadis yang lain pula kata baca bismillah. Tapi hadis yang kata baca bismillah tu, dia kena tengok adakah hadis itu mencapai kedudukan yang sahih ataupun tidak sahih. Ya. Sahih ke tak sahih ni macam hadis yang ni tak entah mana-mana dah buku ibu sekalian tu saya dah lompat-lompat dah ni. Buku ni, yang ni memang dia sebut baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi sahih ke tak sahih maklumat yang dibawakan dalam hadis tersebut. Itu isu dia pula. Okey. Dan kalau kita tengok ke depan lagi ni, kita tengok ke depan lagi. Dia sebut okey tak apa sama je. Okey, mana satu pilihan kita ni ibu yang dirahmati Allah? Jawapannya adalah terpulang kita nak baca bismillah ataupun tidak, ataupun kita nak membaca bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang perlahan, ataupun kita membaca bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang kuat. Tetapi kalau kita menjadi imam di mana-mana surau ataupun masjid, maka hendaklah kita membaca bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang kuat sebagai meraihkan amalan masyarakat setempat. Dan kita kena berusaha untuk mengelakkan sebarang fitnah daripada dihidupkan. Nanti kalau ada orang tak baca bismillah dengan suara yang kuat, walaupun benda itu simple je, bukan benda yang besar pun. Tapi ia akan menimbulkan fitnah yang besar kepada masyarakat nanti kan. So, untuk selamat, kita baca je lah Bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang kuat. Selesai. Okey. Dan kalau ikut Ibn Hajar ni, yang logiknya memang kesimpulannya yang berbahasa tu memang hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menafikan bacaan bismillah dengan suara yang kuat. Okey. Jadi tak apalah mana-mana pun boleh ibu yang dirahmati Allah. Saya secara peribadi saya memang dah baca bismillah dari dulu lagi dan saya memang tak tinggal dah bismillah. Walaupun saya rasa hujah yang kuatnya tidak ada bismillah pun. Tetapi kita dah jadi tak tinggal dah kerana itu sudah menjadi kebiasaan kita dah. Jadi tak apalah mana-mana pun ibu-ibu Jadi dalam bab bismillah ni yang confirmnya ulama semua bersetuju. Bismillah wujud dalam surah An-Naml pada ayat yang ke-20 ke 21 tu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu sepakat semua ulama. Kemudiannya sebahagian ulama setuju bismillah ada dalam surah Al-Fatihah, sebahagian tak setuju. Kemudiannya ulama mazhab Syafi'i setuju bahawa bismillah wujud dalam semua surah, melainkan surah Taubah. Jadi bila kita baca mana-mana surah kena baca bismillah. Di sini mungkin ibu-ibu tak perasan, tapi mungkin sebahagian kita perasan. Ada sebahagian orang bila dia baca, dia jadi imam, dia baca surah-surah ni dia tidak membaca bismillah. Contohnya habis surah Fatihah waladhdallin amin, dia pun nak baca surah wal-adiyat. Wal-adiyati dhabha tanpa dimulakan dengan bacaan suratul Fatihah. Okey. Dia sebabnya pendapat yang kuatnya dalam surah-surah ni tak ada pun bismillah. Bismillah tu bukan ayat daripada surah. Akan tetapi mazhab Syafi'i dia kata bismillah salah satu ayat daripada mana-mana surah melainkan Taubah. Yang keduanya adalah disunnahkan membaca bismillah dengan suara yang kuat dalam mana-mana surah. Itu dibahas panjang oleh
Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Baik, selesai bab itu eh. Bab yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini bab yang kedua pula, hadis yang kedua, doa iftitah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa iftitah ni ada banyak, ya, doa iftitah ada banyak. Saya rasa yang paling pendek, apa dia Kak Liza, ibu-ibu? Siapa yang boleh kongsi doa iftitah yang paling pendek yang pernah ibu kakak amalkan? الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi Subhanallah bukratan bukratan wa wa asila. asila. Okey, terima kasih banyak Kak Syida. Kak Riza Ada baca lagi yang tak? tu. Baca yang tu je kan? Ha. Okey. Ada lagi tak yang lain? الحمد لله tadi Ustaz Alhamdulillah baca tadi Ustaz. hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Saya Macam rasa itu yang kita paling pendek. rokok dan sujud tu. Uh, Dah apa bukan rukuk? bukan. Bukan Bangun silap ingat. daripada i'tidal. Subhanakallah wa bihamdika. Allahumma firli. Silap bukan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk Ha. wa la ilaha ghairuk. Itu daripada Umar. Tapi yang paling pendek lah saya rasa alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Jadi kalau saya sendiri saya baca semua tu. Yang tu saya baca, yang ni saya baca untuk beramal dengan sebanyak mungkin sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ditanyakan dalam banyak-banyak doa iftitah, mana yang paling kuat kedudukannya? Inilah doa iftitah Abu Hurairah bin Maimunah radhiyallahu taala anhuma. Tanpa menafikan yang lain pun diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang ni yang paling kuat. Maknanya kalau saya salat fardu, saya utamakan yang ini. Dalam salatul sunnah, saya bacalah yang lain pelbagai. Cuma ada beberapa doa iftitah yang panjang tu, saya selalu lupa. Allahumma rabba Jibrail, wa Mikail, wa Israfil, fatirah samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Bukan, dah tukar dah. Jadi itu saya selalu lupa. Baca amal sekejap lupa. Baca lupa. Aduh, yang panjang lagilah asyik lupa je. Banyak yang Ustaz tulis tu. 9 ke 10 bacaan Ada tak? 9. 9. Rasanya sampai lebih daripada 9. Cuma saya kumpul je 9. Ah, tapi Okey. yang Ustaz Muin ajar dalam kelas solat tu memang dia bagi yang ini yang pertama sekali lah. Hmm. Yang Kalau utama ibu sekali. tengok ulama hadis, memang dia akan pilih yang ni lah. Yang bacaan doa iftitah Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Baik. Sebagaimana saya sebutkan tadi, mazhab Maliki kata doa iftitah tak ada. Itu ada ni dalam dalam buku ni dia sebut. Tapi saya tak pastilah mana nak cari buku ibu ni ada apa ni dah saya ni. Kita rupanya berbeza buku kita ni masalahnya. Hmm, Sekejap saya cari sekejap eh. Okey. Malikiyah. Malikiyah. Tak ada. Malik. Malik. Khilafan. Ni ada Malik ni kan. Wa ka'anna taqdim. Okey. Wasudilla bil hadis ala masyru'iyyati du'a baina takbiri wal qiraati. Hadis ini menjadi dalil bahawasanya kita disunnahkan, disyariatkan untuk membaca doa iftitah khilafan lil masyhur an Malik. Berbeza dengan pendapat Al-Imam Malik. Okey. Imam Malik kata tak. Kemudiannya lagi ni kat mana ada peninya? Hmm, saya tak nak pergi kepada huraian hadis ni sebenarnya lebih-lebih. Nanti ambil masa. Panjang Ustaz. Banyak muka surat. Rayaan je. Dia ada huraian tentang hadis tersebut. Jadi saya pun malaslah nak tengok satu-satu huraian dia tu. Tapi kalau kita nak tengok satu huraian, tak apalah, tak payah tengok lah ibu-ibu sekalian. Benda tu ada dalam buku saya tu, bacaan pelik dan ganjil dalam solat tu kan. Okay. Hmm, saya saya dah tanda semua tu, tapi isu saya adalah buku saya dengan ibu-ibu ni berbeza. Tu je tak sedap. Membuatkan saya ni jadi payah nak hurai benda tu kat mana. Tapi tak apalah ibu-ibu, tak payahlah kita nak bincang terlalu detail tentang perkara ini. Okey.
Ada satu bab je yang kata Imam Ibn Hajar yang sebahagian ulama rasa macam pelik sikit. Mana sini tadi. Ini pada hujung-hujung dah ni. Pada hujung-hujung. Pada hujung-hujung ni pada perkataan bil ma'i wassalji wal barad. Cuba cari perenggan yang kata, cuba cari perenggan yang mana Asy-Syafi'i, Ibn Khuzaimah dan ulama lainnya. Ada tak? Asy-Syafi'i, Ibn Khuzaimah dan ulama lainnya. Pada hujung-hujung dah bab ini. Ke surat 65. 65. Muka surat 65. Jumpa Asy-Syafi'i, Ibn Khuzaimah. Di sini ya. Asy-Syafi'i, Ibn Khuzaimah dan ulama-ulama lain menyatakan doa iftitah tu iza sallal maktubah. Kasih banyak ibu syarah ya. Apabila mengerjakan solat fardu. Apabila mengerjakan solat fardu. Okey, cuba tengok yang atas sikit. Atas sikit je daripada perenggan tadi. Okey. Lakin qayyadahu bi salatil lail. Akan tetapi ia dikaitkan dengan solat malam. Ini kata Ibn Hajar. Ada hadis lain yang menyatakan doa iftitah bermula dengan wajah tu wajhalillazi fataras samawati wal ardu. Hadis riwayat Muslim daripada Ali radhiyallahu taala an. Tapi bagi Ibn Hajar, doa itu dikaitkan dengan salatul lail, salat malam. Jadi pada Ibn Hajar kita tidak disunahkan membaca wajah tu wajhalillazi fataras samawati wal ardu dalam salat fardu ataupun dalam mana-mana salat sunat siang hari. Okey, yang bacanya sebenarnya sunnahnya pada waktu salat malam. Tetapi saya ada bacalah satu ulasan ulama Saudi yang menyatakan macam mana pula Ibn Hajar boleh kata benda dengan salat malam. Memang Nabi SAW baca dalam salat malam, tapi ada halangan ke baca dalam salat sunat siang hari ataupun baca dalam mana-mana salat fardu. Jadi yang tepatnya boleh dibaca dalam mana-mana salat, cuma diutamakan pada salat sunat malam. Dia punya konsep dia, dalam salat sunat malam, doa iftitahnya lebih panjang daripada doa iftitah di siang hari. Kalau kita tengok tu lah. Okey, jadi saya rasa saya tak nak panjangkan benda ni. Benda ni yang pentingnya kita kita maklum, kita tahu dia punya bacaannya macam mana. Cuma tinggal laginya huraian-huraian je. Okey, jadi huraian-huraian ni tak apalah, kita tidak perlu nak terlalu details. Yang pentingnya kita tahu dia punya maksud ketika membacanya. Allah Alam. Okey, sekarang kita terus pergi ke hadis ke depan. Kalau kita nak urai satu-satu, nanti bila entah nak habis kitab kita ni kan. Saya baru je habis daurah hadis kitab Salat Sahih Muslim hampir 19 jam. Jadi Ustaz pun mengajar laju. Sebab dia tak yang pentingnya kita tahu banyak ilmu walaupun tidak detail. Yang detail tu dia kena belajar lain. Kita di sini pun ada masa kita kena perincikan, ada masa kita utamakan kita dapat banyak maklumat walaupun tidak detail. Yang detail tu melalui perbincangan-perbincangan, insya-Allah. Okey, hadis yang seterusnya bab yang ke-90. Dan bab yang 90 ni menarik apabila Nabi SAW tidak bila Imam Bukhari tidak meletakkan tajuk bab. Beliau hanya kata bab macam tu je tanpa ada tajuk. Dan hadis ni agak panjang. Jom kita tengok satu-satu. Wa bihi qala haddatsana Ibn Abi Maryam qala akhbarana Nafi' bin Umar qala haddatsani Ibn Abi Mulaikah an Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhuma. Okey, ini cerita Asma binti Abi Bakar. Saya rasa macam kita pernah jumpa dalam pengajian yang lepas ataupun sebenarnya tak jumpa lagi, cuma saya duduk baca-baca terjumpa kan. Okey. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla salatal kusuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat gerhana. Gerhana apa tuan ibu? Gerhana matahari ke bulan? Matahari. Gerhana matahari. Sebab
Memang gerhana matahari je pun ada. Zaman Nabi gerhana bulan tak berlaku. Dan ikut dia punya rekodnya, gerhana matahari itu berlaku sebanyak 4 kali pada zaman Nabi SAW. Cuma yang masuk dalam, apa yang apa ya? Saya lupa dah, dia masuk dalam lingkaran Saudi masa tu hanyalah sekali je. 3 kali tu tak masuk. Jadi hanya sekali je lah disunahkan untuk solat gerhana matahari. Jadi Nabi SAW mengerjakan salatul kusuf. Masa tu Asma ni dia baru sampai. Dia ada dalam riwayat lain ni. Dalam riwayat lain cerita ni dia baru sampai di situ sebenarnya. Dia sampai di tempat tu, dia tengok ramai orang salat. Dia tengok Ummuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adik dia pun salat. Dia pun tanya, salat ke? Dan Ummuna Aisyah pun bagi syarat salat. Dan beliau pun solat join sekali. Dan di situlah ada cerita terlalu panas. Asma tak tahan. Dia basahkan kepala dia dengan air. Cuma saya lupa dah dia basahkan tu sebelum ke masa solat. Saya rasa masa solat dia basahkan. Okey. Faqama fa'atala al-qiyam. Nabi SAW pun berdiri dan memanjangkan qiyam. Summa raka'a fa'atala al-ruku'. Kemudian Nabi ruku' memanjangkan ruku'. Summa qama fa'atala al-qiyam. Kemudian Nabi qiyam sekali lagi dan memanjangkan qiyam. Summa raka'a fa'atala al-ruku'. Kemudian Nabi ruku' memanjangkan ruku'. Summa rafa'a. Kemudian i'tidal. Summa sajad. Fa'atala sujud. Kemudian sujud dan memanjangkan sujud. Boleh tangkap ke saya baca laju-laju ni, Kak Liza, ibu-ibu? Boleh Kak Zat tengok kat terjemahan terus je. Okey. Tengok terjemah terus Ah, Saya baca untuk ambil berkat hadis ni. Kena baca. Summa rafa'a summa sajada. Kemudian bangun daripada sujud. Kemudian sujud lagi. Fa'atala sujud. Nabi SAW memanjangkan sujud. Habis rakaat pertama. Summa qama fa'atala al-qiyam. Kemudian Nabi qiyam. Nabi manjangkan qiyam. Summa raka'a fa'atala ruku'. Kemudian Nabi SAW rukuk. Lalu memanjangkan rukuk. Summa rafa'a fa'atala al-qiyam. Kemudian Nabi SAW bangun dan sekali lagi qiyam dan memanjangkan qiyam. Summa raka'a fa'atala ruku'. Kemudian Nabi SAW rukuk memanjangkan rukuk. Summa rafa'a fasajada fa'atala sujud. Kemudian Nabi SAW bangun daripada rukuk. Nabi pun sujud memanjangkan sujud. Summa rafa'a summa sajada fa'atala sujud. Kemudian Nabi SAW bangun duduk antara duduk sujud. Kemudiannya sujud sekali lagi dengan panjang. Summa saraf. Kemudian selesai. Tu baca laju-laju lah. Kan kita maklum kan solat gerhana matahari merupakan solat yang pelik. Ada 2 kali qiyam kan. Mula-mula kita qiyam. Kemudian kita rukuk. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Qiyam sekali lagi. Baca Fatihah, baca surah. Kemudiannya rukuk. Kemudiannya i'tidal. Kemudiannya sujud. Boleh jelas kan? Kita pernah bincang dulu ni. Saya rasa kebanyakan ibu-ibu jelas. Tapi kalau ada yang tak jelas, tolong maklumkan dalam chat ke ataupun secara direct. Rakaat pertama dan kedua sama je. Artinya dalam solat gerhana matahari berlaku 4 kali rukuk, 4 kali sujud. Ada ke solat lain yang seiras dengan solat gerhana matahari, ibu-ibu sekalian? Dia Sudah. panggil solatul ayat, solat bencana, mengikut pendapat sebahagian ulama. Bahkan mengikut sebahagian ulama, 3 kali rukuk dalam satu rakaat. Okey. Ada tak solat yang sama dengan solat raya yang ada 7 kali takbir, rakaat pertama, 5 kali takbir tambahan, rakaat yang kedua? Ada tak? Solat minta Ha. hujan ke Ustaz? Solat minta hujan. Hayakumullah Ibu Umrah ya. Solat minta hujan. Baik. Faqal, kemudian kata Nabi SAW lepas solat, qad danat. Sekejap ya. Aduh. Okay. Qad danat minnil jannatu hatta lawij taratu alaiha laji'tukum bikitafim min kitafiha. Syurga telah didekatkan kepada saya sehingga kalaulah saya ni nak, saya boleh bawakan kepada kamu semua setangkai buah daripada syurga. Okey. Wadadat minnin nar hatta qultu ay rabbi wa ana ma'ahum. Dan neraka juga didekatkan kepadaku dan sampai saya pun berkata, wahai Tuhan, adakah aku juga termasuk kalangan ahli neraka? Okey, makna Nabi takut.
Wa izam ra'atun hasibtu annaha qala takhdishuha hirratun. Tiba-tiba je Nabi SAW melihat ada seorang wanita dalam neraka tersebut. Yang mana dia sedang dicakar oleh seekor kucing. Nabi nampak masa itulah yang cerita wanita masuk neraka kerana mendera seekor kucing tu kan. Ini Nabi lihat ketika salat gerhana matahari. Qultu ma sya'nu hazihi? Apa yang berlaku? Qalu hasabatha hatta matat ju'an la at'amatha wa la arsalatha ta'kul. Wanita ini telah mengurung kucing itu sampailah dia mati kelaparan. Dia tidak bagi makan dan tidak membiarkan. Okey, dia tak bagi makan dan tidak pula membiarkan kucing itu keluar mencari makan. Qala Nafi', berkata Nafi', yang ni lah Nafi' bin Umar tu yang atas tu. Nafi' bin Umar. Ini bukan Nafi' yang meriwayatkan daripada Ibn Umar. Ini lain ya. Nafi' bin Umar kata hasibatu annahu qala min khashishi aw khashashil ard. Nafi' kata saya rasalah bahawa Nabi SAW ada bersabda serangga-serangga tanah. Okey, artinya kucing itu sampai makan serangga-serangga tanah kan. Okey, sekejap ya. Tidak melepaskannya makan untuk memakan serangga-serangga tanah. Okey, dia tak bebaskan kucing tu untuk makan serangga-serangga tanah. Okey, baik. Jadi bimu dirahmati Allah, ini cerita tentang salatul kusuf ataupun solat gerhana matahari. Dia antara perbahasan yang penting dalam solat gerhana matahari ni, baca kuat ke baca perlahan? Okey, ada tak hadis yang jelas menyatakan baca kuat perlahan? Tak ada. Hadis itu khilaf. Ada ulama faham baca kuat, ada ulama faham baca perlahan. Kalau ikut mazhab Syafi'i, dia kata Nabi SAW berdiri seakan-akan baginda membaca suratul Baqarah. Itu hadis, ada hadis yang lain. Jadi bila sebut seakan-akan, benda tu tak jelas. Kalau disebutkan Nabi berdiri lama membaca suratul Fatihah, itu confirm lah Nabi baca kuat. Tapi bila dikatakan seakan-akan membaca suratul Fatihah, artinya sahabat Nabi pun tak tahu Nabi baca apa dia. Tak dengar suara Nabi. Baca perlahan. Tapi dia punya lama dia tu macam baca suratul Fatihah. Okey. Dan kalau kita ikut kemudiannya ulama pun bila bahas ini ulama kias. Dah tak jumpa dah dalil yang sarih, sahih dan sarih. Sahih tu yang diterima, sarih tu yang jelas. Bila tak ada ulama pun kias. Kias ni artinya membuat perbandingan. Mazhab Syafi'i membuat perbandingan solat gerhana matahari dengan solat siang, Zuhur dan Asar. Zuhur dan Asar ni baca perlahan ke baca kuat? Baca perlahan kan? Solat sunat siang ni baca perlahan ke kuat? Baca perlahan. Maka bila baca perlahan, solat gerhana matahari pun baca perlahan. Dan tadilah pendalilan daripada dalil. Dalil satu hal, dalil itu teks. Pendalilan cara kita berdalil. Jadi daripada dalil yang ada, mazhab Syafi'i pun berdalil bahawasanya tak tahu Nabi baca apa tadi kan. Seakan-akan Nabi membaca sallallahu alaihi wasallam suratul Baqarah. Mazhab lain pula menyatakan kias. Okey, kias mazhab lain pula adalah siapa kata solat siang ni semuanya baca perlahan? Macam mana dengan solat raya baca kuat? Macam mana dengan solat minta hujan baca kuat? Jadi kalau solat itu merujuk kepada solat yang dilakukan kerana dia ada perhimpunan beramai-ramai, seperti solat Jumaat, perhimpunan beramai-ramai, baca kuat kan? Solat Zuhur baca perlahan, tapi Jumaat baca kuat. Kemudiannya solat raya baca kuat. Solat tadi pun minta hujan pun baca kuat. Jadi kenapa dalam perhimpunan besar-besaran solat gerhana matahari ni dibaca perlahan? Jadi itu kias di peringkat ulama yang lain. Dan saya dengar ni perbahasan di kalangan ilmuwan di Indonesia masa tu, masa gerhana matahari dulu-dulu. Saya rasa yang kuatlah ini pandangan peribadi, insya-Allah dibaca kuat. Tapi kalau di Malaysia kena baca perlahan lah. Kena baca perlahan. Okay, di Malaysia kalau gerhana matahari dan bulan memang pejabat mufti akan keluar dia punya perkeliling, kata solat gerhana dan cadangannya surah-surah yang pendek. Kena ingat cadangan di peringkat Jabatan Mufti, surah pendek tu untuk kemudahan jamaah yang hadir. Tapi yang tepatnya mengikut sunnah baca panjang. Baca panjang tu
Yang pengalaman saya solat dengan diimami oleh Mufti Pahang tu, saya sempat baca dalam 3 ke 4 muka surat surah Baqarah bermula daripada awal. Kira pendek lagi lah 3 4 muka surat tu. Dia paling baik 10 muka surat ke, 1 juzuk ke. Tapi siapa nak tahan lama-lama kan? Okay. Apa lagi berjemaah kan? Dan ada satu cerita berkaitan dengan Syekh Fadhal Hasan Abbas rahmatullahi alaih, seorang mufassir yang buta tu dari Jordan. Okay. Katanya Syekh Fadhal Hasan Abbas ni bacaan dia lunak, sedap, orang nak dia jadi imam. Beliau pernah imamkan solat gerhana matahari dan kerana beliau ni uzur, beliau sampai berpegang dinding di sebelah. Maknanya berdiri itu sambil berpegang dinding. Dan rasanya solat hari itu yang ada orang cerita, tak tahulah cerita ni sejauh mana kebenaran. Tapi dia cerita pengalaman dia masa belajar di Jordan. Seingat saya 3 jam solat gerhana matahari. Jadi maknanya ada orang zaman sekarang yang mampu buat, ibu kakak sekalian. Tapi dia gini. Nabi solat malam berapa jam? Kita katakan 4 jam. Ada tak orang mampu solat 4 jam ataupun 7 jam? Ada je orang mampu solat 7 jam, 8 jam. Adakah bermakna ia lebih hebat daripada Nabi SAW? Jawabnya tidak. Kenapa? Nabi solat 4 jam tu Nabi maintain setiap malam. Yang kedua, Nabi solat 4 jam tu, kena ingat Nabi dalam keadaan terlalu penat tu. Seharian Nabi bekerja non-stop tanpa henti. Sebagai Nabi, sebagai ketua negara. Bukan sekadar Nabi mengajar fiqh. Fiqh tu benda kecil je bagi tugas Nabi. Mengurus negara tu sendiri, mengurus masyarakat. Dengan keadaan terlampau penat, dengan isteri-isteri Nabi lagi. Dengan anak-anak tiri lagi. Dengan kaum keluarga lagi, dengan masyarakat, dengan negara-negara lain. Tiba-tiba Nabi boleh maintain solat malam 4-5 jam setiap malam. Itu yang hebat tu. Itu ni dalam keadaan kita banyak berehat, bla 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 bla. Ada orang tu dia ahli ibadah aja, dia tak buat pembeda lain. Bolehlah dia nak solat 4-5 jam. Tapi maintain ke dia? Dia mampu ke buat yang macam Nabi buat yang lain-lain tu? Dia tak mampu. Memang confirm kita tak mampu untuk menandingi walaupun sedikit solatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ni baca pelan-pelan. Yang ni lah saya ingat. Saya pernah dengar sekejap je yang siapa tu yang wakil Malaysia bahagian hafazan Quran tu. Yang perempuan yang menang tempat kedua tu. Apa namanya? Aminah, bukan Aminah kot. Bacaan beliau tu memang satu-satu dia baca. Memang ramai orang puji bacaan dia tu kerana dipanggil bacaan tartil tajwid. Apa maksud tartil tajwid ni? I'ta'u kullu harfin haqqah. Berikan setiap huruf itu hak dia. Dia kena sebut terang setiap huruf itu. Itulah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, maka timbul satu persoalan, kita ni nak bincang apa dia sebenarnya hadis ni? Bukan saya tanya ibu. Saya nak ceritanya ulama-ulama timbul persoalan. Kita nak bincang apa daripada hadis ni? Cuba kita tengok daripada awal. Kan yang tadi kita bincang apa yang diucapkan setelah takbir. Itu yang kita bincang. Bacaan doa iftitah. Kemudiannya tiba-tiba Imam Bukhari datang bab yang baru. Bab yang baru tu tak ada tajuk. Babun. Babun je tak ada tajuk. Apa kaitan dengan hadis sebelum ni? Itu persoalan yang ditimbulkan oleh ulama dalam mengkaji Sahihul Bukhari. Maka ada seorang ulama namanya Al-Karmani. Mana ni? Ibn Rashid. Karmani Ibn Rashid. Ni Karmani ni. Kalau dalam buku ni dia kata Kirmani. Dalam buku ibu-ibu Karmani. Karmani. Saya Disebut pun lupa dah. Al-Karmani. Sebelum ni saya cerita apa Karmani ke Kirmani? Tak, tak, tak ingat Ustaz. Karmani kan saya katakan. Macam tak pernah dengar Kirmani. Yang popularnya. Yang popular apa? Karmani ke Kirmani? Saya pun lupa dah. Kirmani. Maulana Asri dia ada pandangan dia. Apa yang sebetulnya. Jadi saya pun study, tengok macam-macam kitab. Kitab-kitab sejarah. Kitab tentang buldan, geografi, nama-nama negara ni. Barulah kita jumpa nama satu tempat tu. Salah eja pula dah.
Dhabtu ismul Kirmani. Okey. Ni kata Syekh Abdullah Al-Khudair. Syekh Abdul Karim bin bin Abdullah Al-Khudair. Wa in kana darij ala kebanyakan orang baca Kirmani. Okey, kebanyakan orang baca macam dalam buku ni Kirmani. Tetapi Kirmani sendiri tulis namanya Kirmani. Ah, sebab ada nama tempat namanya Kirman. Kirman. Okey. Jadi yang betulnya sebagaimana kata Maulana Asri pun bil kasri. Al masyhur yang masyhur kalangan muhaddisin Karmani. Tetapi ahli dia, maknanya orang yang mengkaji tempat ni menyatakan Kirmani. Kirmani. Dan yang betulnya maknanya dia dah tukar sini. Selama ni kat sini saya baca Karmani rasanya. Kirmani yang betul. Okey. Apa kaitan hadis ni? Hadis tentang solat gerhana matahari ni dengan doa iftitah. Apa kaitannya? Wajhul munasabati anna du'a al-iftitah mustalzim li tatwilil qiyam. Gini kata Kirmani. Doa iftitah ni bila kita baca, confirm lah kita akan memanjangkan qiyam, betul tak? Orang yang solat tanpa membaca doa iftitah akan pendek lah. Kalau baca doa iftitah akan ambil masa. Akan makan masa. Contohnya saya dua tiga kali saya solatkan masjid ni. Biasanya saya solat kat surau. Tapi ada masa saya solat di masjid. Kita kadang-kadang kita dah baca dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang sebelah kita ni baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang saya dengar imam. Saya dah baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba saya dengar suara imam di balik corong mikrofon tu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa terjadi macam tu tu? Kerana saya membaca doa iftitah pendek. Imam dan orang sebelah saya baca doa iftitah panjang. Saya mengutamakan bacaan surah lepas tu. Yang pentingnya saya sempat habis Fatihah sebelum imam rukuk. Kemudian saya boleh baca surah. Jadi baca doa iftitah pendek. Nak ceritanya bila ada doa iftitah mesti jadi panjang. Mesti jadi panjang sikit. Kecuali kita baca yang pendek-pendek lah kan. Wa hadisul kusufi fihi tatwilul qiyam fatana sabah. Manakala hadis tentang solat gerhana tadi cerita tentang solat yang lama. Jadi di situlah ada kesesuaian dia. Semacam Imam Bukhari nak kata, janganlah kita ni lupa baca doa iftitah walaupun panjang sikit solat. Apa sangatlah kita panjang sikit solat dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum yang lama solat gerhana matahari. Apa sangatlah kita ni kan? Okey. Dan kata Ibn Hajar wa ahsana minhu ma qala Ibn Rashid. Lebih tepat lagi kot jawapan diberikan oleh Ibn Rashid kata Bukhari. Apa dia pula? Macam ni katanya. Yuhtamal an takuna al-munasabatu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam hatta kultu. Hatta kultu kan? Kenapa dia baca hatta kulta? Hatta kultu. Hatta kultu. Ay rabbi wa ana ma'ahum li'annahu wa illam yakun fihi du'aun fa fihi munajatun wasti'tafun. Bla 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 tu dia kata macam ni. Iaitu sebenarnya kita dapat tengok yang Nabi sebut tadi. Bila Nabi nampak neraka tu Nabi pun sebut ay Rabb au ana ma'ahum, wahai Tuhan, adakah aku ni termasuk kalangan ahli neraka? Okey. Ataupun ay Rabb wa ana ma'ahum. Okey. Adakah aku termasuk kalangan mereka? Kerana apa? Sebab kalaulah dalam lafaz ini tidak terdapat doa, bukankah di dalamnya tetap terdapat munajat dan permohonan agar dikasihi? Okey. Maknanya, apa dia ibu-ibu sekalian? Nabi berdoa dalam solat gerhana matahari. Tuhan, aku ni termasuk ke kalangan mereka. Itu munajat Nabi. Maka doa iftitah pun ada munajat kita kepada Allah Azza wa Jal. Dan munajat ini dia tidak semestinya ada dalam Al-Quranul Karim. Berbeza dengan pandangan ulama Hanafi yang dia kata mesti ambil daripada Quran je. Kita tak. Mana-mana pun asalkan kita berdoa munajat kepada Allah Azza wa Jal dengan apa nafas sekalipun. Okay. Fayajma'uhu ma'allazi qablahu jawazu du'a illahi azza wa jalla wa munajatihi bikulli ma fihi khudu'.
Kalau doa iftitah ni ada doa yang menunjukkan kerendahan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, maka sama juga dalam salat gerhana matahari tadi, Nabi ada merendahkan diri kepada Allah dengan menyatakan, Ay Rabb wa ana ma'ahum. Wahai Tuhan, adakah aku termasuk kalangan penghuni neraka? Okey. Jadi itulah persamaan antara hadis ini dengan doa iftitah. Boleh jelas ke Kak Niza, ibu-ibu apa yang saya sampaikan tu? Faham dia daripada segi doa dan munajat sebab dalam hadis ni berkaitan dengan apa munajat Nabi lah. Kan Mm-mm. Nabi takut kan, Nabi tanya kan. Maksudnya Nabi tanya adakah aku termasuk bersama mereka orang neraka. Jadi macam rasa hati itulah. Itu yang macam tu kan Ustaz maksudnya. Mm-mm. Mm-mm. Hayakumullah, hayakumullah. Ada lagi tak persoalan lain? Soalan daripada Tuan Nur Adli tu Ustaz. Bukan Ustaz nak baca nanti. Okey, okey, okey. Kita baca dulu eh. Hmm. Jangan lupa saya ada ternampak tadi. Tuan Nur Adli, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya kalau kita buat dulu solat qabliyah dan ba'da zuhur, lepas tu baru solat zuhur boleh ke? Kadang-kadang tak sempat ke surau sementara tunggu anak bersiap. Boleh ke solat terus qabliyah dan ba'diyah lepas tu baru solat zuhur berjemaah dengan anak? Okey, wa iyyakum. Tak boleh. Jawapan pantas. Dia kat mana yang saya nak conteng ni? Ada ruang sikit sini ni. Ustaz, Kak Anis. Kak Anis, kenapa? Ustaz kalau dalam solat tahajud tu kan, Ustaz Mm-mm. kata kalau kita baca doa iftitah, jadi of course lah solat kita jadi makin panjang kan. Mm-mm. Tapi kalau dalam solat tahajud, dalam solat dalam waktu tahajud tu solat tak kira lah, solat hajat ke solat apa, kita baca Okey. doa iftitah pendek boleh ke? Boleh. Tapi dalam Sebab salat malam sunnahnya yang panjang. Tapi baca pendek pun tak ada masalah. oh, iftitah pun panjang, surah pun panjang. Sebab saya macam ustaz lah Mm-mm. tadi. Kita nak baca surah lazim yang panjang. Mm-mm. Jadi kita pergi baca iftitah yang pendek je lah kan. Pendek. Saya nak Ah, baca yang iftitah pendek tu sebab saya solat berjemaah dengan Tok Imam. Dia ada ah, risiko kalau kita baca panjang takut kita kalut ke Fatihah. betul-betul. Dalam Ah, solat perlahan. Kalau solat bacaan hmm, kuat, saya ambil doa iftitah Abu Hurairah tadi, Allahumma ba'id baini. Tapi kalau hmm, perlahan, Zuhur ke Asar, saya tak berani. Saya memang ambil yang pendek-pendek je. faham. Kalau akak nak Betul-betul. baca pendek, boleh. Cuma sunnah Nabi iftitah salat malamnya panjang. Kalau solat malamnya kita baca yang penuh. Tapi Betul. tapi saya rasa sangat membantu yang iftitah pendek tu bila solat jemaah macam Ustaz cakap sebelum ni bila kita baca yang panjang macam tu lah kita kalut nak kejar nak habiskan Mm-mm. Fatihah kan sebab Betul? takut nanti imam rukuk kita tak sempat nak follow. Tapi lepas Mm-mm. dah belajar dengan Ustaz yang baca iftitah pendek tu dah jadi tak ada masalah sangat. Tak kalut lah kita kan? Betul Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas nikmat sunnah Nabi ni kan. Hmm. Terima Apa kasih. Kak Anis, dia punya hashtag dia tu? Sayang Nabi ikut Nabi. Tiru Nabi kan. Saya Nabi Saya tiru Nabi Nabi. tiru Nabi. Ya. Nanti InsyaAllah. kita popularkan hashtag tu. Betul. Ha. Sekarang ni orang duk bergaduh sana, bergaduh sini. Pening lah. Maaf, benar lah. Saya pun tak suka lah gaduh-gaduh Ustaz. Mm-mm. Masih. Saya pun pening kita nak bergaduh benda-benda Ustaz, tak Ustaz, guna. Benda-benda furuk. Benda furuk. Kak Ana, Mm-mm. Kak Ana tadi dengan Kak Ebi, Kak Ana macam confused sikit. Maksud Ustaz, Kak Ana tanya, maksud Ustaz doa iftitah tu baca dalam solat malam je ke? Bukan macam tu maksudnya kan? Yang tadi tu yang Ibn Hajar Bukan. tulis tu. Uh-uh. Dia kita sunnah baca doa iftitah dalam semua solat. Cuma solat malam ni baca yang panjang yang elok. Okey. Banyak lagi kan doa iftitah tu. Tu kena tengok buku bacaan dalam solat tu lah. Ibu-ibu Ya. boleh cari dalam Shopee ya, oleh PTS tu kan. Okey. Solat qabliyah ni Tuan Adli, dia bermula bila? Okey, mula ni adalah bila masuk waktu. Okey, contohnya, payahlah saya nak contoh kat sini kan. Kalau boleh contoh dengan pen tu lain sikit lah. Contohnya sekarang ni subuh pada pukul 5.55 lebih kurang lah tengok tempat masing-masing. Okey, 5.55 tu bermulalah
sorry, kita subuh pula. Kita kira zuhur. Zuhur dalam pukul 1 lah, kita katakan 1. Okey, pukul 1 zuhur dan tamat pada pukul 4.20. Okey. Jadi solat qabliyah tu bermula 1 sampailah 4.20. 1 sampai 4.20 itu waktu solat qabliyah. Itu yang pertama. Nak tak nak, jadi yang afdalnya solat qabliyah dikerjakan sebelum solat fardu. Sebelum solat zuhur paling baik kita solat qabliyah. Sebelum solat subuh paling baik kita solat qabliyah. Tapi kalau kita terlepas, kita pergi ke masjid surau, orang dah mula solatul subuh. Jadi kita solatul subuh bersama dengan imam. Lepas solatul subuh, kita pun bangun solat qabliyah subuh. Ia tetap dikira sebagai tunai selagi mana dalam waktu. Sekiranya kita buat lepas waktu, pukul 8 ke, pukul 10 ke, ia dikira sebagai qada. Okey, satu. Tapi ba'diyah Tuan Adli, ba'diyah ni nak tak nak, dia kena bermula selepas solat fardu. Jadi tak bolehlah Tuan Adli nak solat qabliyah dan ba'diyah terus. Kemudian baru solat zuhur, tak boleh. Dia kena solat qabliyah dulu, barulah tak dibenarkan untuk solat ba'diyah sehinggalah kita solat zuhur. Kalau hari tu kita solat zuhur pukul 1.40 dah habis, 1.40 dah boleh mula dah solat ba'diyah sampailah 4.20. Kalau hari tu kita solat zuhur habis pukul 3 lah baru kita boleh solat ba'diyah. Walaupun Kak Liza dah mula solat ba'diyah pukul 1.40. Tapi kita pula sebab tak solat zuhur lagi, pukul 3 baru solat zuhur. Maka pukul 3 lah baru kita dibenarkan solat ba'diyah. Kalau pukul 4 baru kita tamat solat zuhur, pukul 4 barulah kita dibenarkan untuk solat ba'diyah. Jadi yang Tuan Adli tadi tak boleh buat ba'diyah sebelum solat fardu. Qabliyah tak apa, ba'diyah tak boleh. Ba'diyah kena solat dulu baru boleh. Okey. Habis tu macam mana ni, kalut lah, nak tular, nak ni lah, nak ambil anak, kemudian nak ni kan, payah. Jadi ada cara dia yang boleh dibuat Tuan Adli, iaitu lepas ambil anak tu, kita kalut lah, kita katakan kalut dah payah dah ni, boleh solat sambil bawa kereta. Tapi dengan syarat, ada keyakinan dari sudut keselamatan. Ya, Allah Alam. Ada lagi Puan tu. Syamsuniza, saya baca Ya, ya. Okey, nak tanya kalau contoh solat sunat isyak, kena terus buat lepas solat isyak ke boleh jadi lewatkan nak mengaji dulu ke? Boleh, dia ada gini. Macam saya sebut tadi, solat ba'diyah ni bermula apabila masuknya, solat ba'diyah bermula selepas kita solat fardu dan berakhir bila habis waktu. Jadi contohnya Puan Syamsuniza ni dah solat isyak pada pukul 8.30 dah habis. Sekarang awal kan, 8.30 dah habis. Lepas 8.30 tu nak zikir, nak baca surah Al-Mulk ke, nak rehat dulu, lepas tu penat lah. Ataupun hari tu penat sangat-sangat-sangat. Lepas solat isyak tu ambil bantal terus baring dengan telekung tu tempat sejadah. Sedar-sedar bangun-bangun pukul 3.30 pagi. Suami dah kejut tapi tak sedar-sedar. Memang tidur mati terus. 3.30 pagi bangun tu, okey. Caranya nak salat tahajud ke pukul 4 ke pukul 5 ke bangun tu nak salat tahajud, mulakan dulu dengan salat ba'diyah isyak. Okey, walaupun salat tahajud tu tinggi tapi tak sesuai kita meninggalkan salat ba'diyah isyak. Okey, dia kena faham je tu. Walaupun benda tu tinggi kedudukan, tapi salat ba'diyah isyak tu kembali kepada isyak. Kita tak boleh kata aku ni lepas isyak aku nak salat 2 rakaat je, tak larat dah ni. Baik solat tahajud sebab solat tahajud lagi tinggi kedudukan daripada solat ba'diyah isyak. Dia bukan begitu kiraan dia. Walaupun solat tahajud lebih tinggi kedudukan daripada solat ba'diyah isyak mengikut pandangan sebahagian ulama antara Imam Nawawi, tetapi lepas isyak kita kena solat ba'diyah isyak. Kalau kita nak solat 2 rakaat je, solat ba'diyah isyak, bukan solat tahajud. Kerana itu dia panggil dia punya kembar dia. Ibaratnya Kak Liza, kalau saya tanya Kak Liza, mana lebih mahal? Ikan salmon ke telur mata? Ikan salmon lah. Ikan salmon lah kan? Tapi akak makan ke kalau orang bagi pilihan lah. Nasi lemak telur mata dengan nasi lemak ikan salmon. Mana satu akak nak makan? Telur mata je. Telur mata sebab tak sesuai kan? Ha. Salmon ni mahal kot. Kenapa tak nak makan? Bukan tak nak makan tapi agak-agak lah. Bukan salmon dengan nasi lemak. Tak sesuai langsung. Jadi walaupun
Qiyas mati ibarat solat tahajud lah, mahal kedudukan dia. Tapi kena sesuai. Kena sesuai. Jadi satu lagi Puan Syamsuliza, paling baik disegerakan. Habis dia zikir, solat ba'da isyak terus. Kerana dia kembar. Kembar ni tak baik kita lewatkan. Tapi kalau kita nak lewatkan juga, tak apa, tak ada masalah. Uh, Hatta kita pukul 4 pagi baru nak solat tadi pun tak ada masalah. Solat ba'da isyak. Ataupun lepas balik rumah pukul 10 pagi sebelum tidur baru nak solat ba'da isyak. Boleh, tak ada masalah benda tu. Wallahualam. Jap ya, sekejap. Saya tutup share dulu. Saya nak tengok soalan dengan lebih efektif. Kat sini. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi Puan Naj. Satu, solat-solat sunat boleh ke solat duduk? Walaupun sebaiknya berdiri untuk baca surah panjang, boleh solat sunat sambil duduk. Tapi jangan ajar. Kerana takut menjadi kebiasaan lekat. Syoknya solat sunat sambil duduk ni, ibu-ibu. 2-3 kali buat payah dah nak berdiri. Rasa berdiri tu satu benda yang amat-amat menyeksa. Kalau sekali kita buat berdiri, 2-3 kali kita berdiri, duduk je, kita akan rasa payah sangat nak berdiri. Sama juga dengan guru saya hari tu, dia bagi tahu kita jangan ajar ambil zikir yang pendek. Contohnya lepas solat kan, antara sunnatun Nabi SAW, dia ada alternatif. Baca subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Ada juga. Tetapi kalau kita dah biasa 3-4 kali buat benda tu, kita lekat dengan tu. Kita payah nak pergi ke 33 kali. Maka elakkan. Okay. Walaupun boleh. Puan Nash, soalan kedua, salat badan boleh ke buat hujung waktu? Kita dah cerita tadi, boleh. Cuma tak digalakkan. Okey, soalan di Facebook. Nas, kasih banyak Puan Syahira. Hari ni, Syafi ni tak ada Ada. Fini tak buka kamera, ada urusan sikit. Fini Oh, ada. ada. Saya nampak nama. Okey, Puan Syahira, terima kasih banyak bagi soalan di Facebook ni. Kalau kita nak salatul qada, adakah kita buat qada terus lepas solat tunai fardu kemudian baru buat salat ba'diyah atau ba'diyah tu? Ini semua susunan kita sendiri. Mana satu kita nak dahulukan, silakan. Tak ada masalah. Oh, macam-macam sekarang ni Kak ni. Subhanallah. Okey. Ada persoalan lagi ke? Okey, kita terus lagi ke depan. Buat yang terbaik bukan yang tersenang. Ustaz. Tapi ada masa kena buat juga yang senang. Apa dia Kak? Kita nak tanya, kita dah solat isyak tapi kita tak buat solat ba'diyah isyak kan. Lepas tu kita bangun pukul 5 kita semayang awal lah solat tahajud tu. Kita kena solat ba'diyah isyak ke masa tu? Jangan tinggal ba'da isyak Kak. Maksudnya semayang ba'diyah isyak dulu lepas tu baru solat yang lain-lain. Paling baik Pukul ini 5 cerita pagi tu. Akak belum solat ba'da isyak lah kan? Belum. Paling baik kena ba'da isyak dulu. Okey. Hatta kalau kita katakanlah ya, akak ada masa untuk 3 rakaat je. Satu lagi tu witir. Ba'da isyak ke tahajud? Ba'da isyak. Ba'da isyak. Hatta ada ulama yang kata sesiapa yang solat sebarang solat sebarang solat sunat termasuklah qada solat fardu di malam hari dikira sebagai tahajud. Ada ulama kata macam tu. Walaupun saya sedikit keliru tapi sedikit sebanyak macam boleh terima juga apa yang Syekh Labib ke ataupun apa saya lupa dah yang sebut tu. Jadi nampak gaya boleh diterima walaupun solat qada pada waktu tahajud, insya-Allah ia dikira sebagai tahajud. Jadi solat ba'da isyak bukannya solat tahajud. Bab rafi'ul basari ilal imam, bab kita melihat ke arah imam dalam salat. Boleh tak boleh tengok imam? Wa qalat Aisyatu ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi salatil kusuf. Nabi berkata dalam masa salatul kusuf gerhana, faraitu jahannama yahtimu ba'daha ba'dan hina raaitumuni ta'akhkhartu.
Saya melihat neraka yang saling menghancurkan antara satu sama lain. Maknanya dia punya gejolak api yang begitu menakutkan. Sampai rosak bahagian-bahagian neraka ni. Ketika kalian hina ra'aitumuni ta'akhartu bila kamu melihat aku ni, aku telah undur ke belakang. Apa maksud macam tu hina ra'aitumuni tu? Sekejap saya nak tengok ada tak keterangan dia. Saya pun tak tahu dah, tak ada keterangan lah kat sini. Masa kamu tengok aku tu, masa tu aku undur lah ke belakang Nabi nak cerita. Sebab Nabi takut pada neraka. Sebab itu Hanafi kata sebenarnya solat gerhana matahari bulan ni sama je. Mana ada 2 kali rokok 1 rakaat. Habis tu yang kata Nabi duk rokok 2 kali tu. Bukan. Masa tu Nabi tengah rokok, Nabi nampak syurga. Nabi pun berdiri. Nabi berdiri berjalan nak dapatkan syurga tu. Nabi rokok balik. Kemudian masa rukuk tu lah Nabi nampak neraka. Nabi pun bangun. Nabi undur ke belakang. Nabi rukuk balik. Jadi itu kata Hanafi. Tapi payah jugalah kita nak terima. Sebab terang-terangan hadis Asma' tadi kata bila Nabi rukuk lama. Bila Nabi berdiri, Nabi berdiri lama balik. Takkanlah Nabi berlari ke belakang berdiri tu lama sangat. Jadi yang ikut cerita Asma' tu dua-dua berdiri lama. Jadi logiknya adalah memang 2 kali rukuk. Bahkan ikut Syafi'i kata siapa yang nak solat 3-4 kali rukuk pun boleh. Kerana ada riwayat kata 3 kali rukuk. Ada riwayat kata 4 kali rukuk. Maka sesiapa yang solat sampai 3-4 kali rukuk pun boleh juga. Kata mazhab Syafi'i. Cuma yang paling tepat, yang paling sahih 2 kali rukuk. Sampai macam tu. Okey. Kemudiannya ikut hadis yang pertama daripada Abi qala hadatsana Musa qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Al-Amash. Amash ni seorang ulama hadis yang besar namanya Sulaiman bin Mihran. Okey tengok Al-Amash. Alamak, macam mana nak tengok ni? Tak nampak. Oh, macam mana tak boleh angkat? Entah. Sulaiman bin Mihran an Umarah bin Umair an Abi Ma'mar qala qulna li Khabbab radhiyallahu ta'ala an. Abu Ma'mar tu dia tabi'in, dia pun kata saya tanya kepada Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu ta'ala an, sahabat Nabi, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wal asar? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam solat zuhur dan asar? Kan Nabi duduk diam je. Qala radhiyallahu ta'ala anhu ardah, na'am kulna bima kuntum ta'rifuna zaka. Qala na'am, ya Nabi baca. Kunna, kami pun tanya lagi. Kami tu Abu Ma'man dengan kawan dia lah tanya. Bima kuntum ta'rifuna zak, bagaimana tuan-tuan tahu Nabi SAW membaca dalam salatul zuhur dan asar? Kata Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu ardah, bittirabi lihyatihi, dengan pergerakan janggutnya. Maknanya dia tengok. Macam mana dia tahu Nabi, janggut Nabi bergerak? Mana mulut Nabi bergerak lah kan? Dia tengok lah. Ceritanya boleh tengok imam masa solat. Tak ada masalah pun. Ibu-ibu memang payahlah nak tengok tu imam dalam solat sebab jauh. Kecuali imam kalangan ibu-ibu juga. Tapi kalau lelaki, saya kalau duduk sedepan, biasa saya tengok tu imam. Ni tengok imam dah sampai ke sujud belum. Tapi bukan tengok je tu imam. Kita tengok masa perlu je. Itu benda biasa. Tak menjejaskan khusyuk pun. Hadis yang kedua, wabihi qala hadatsana Hajjaj qala hadatsana Syu'bah qala anba'ana Abu Ishaq qala sami'tu Abdullah bin Yazid yakhtubu. Saya dengar Abdullah bin Yazid berkhutbah. Qala hadatsana Al-Bara' radhiyallahu ta'ala anhu, ataupun Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, wa kana ghaira kadzub. Abdullah bin Yazid beliau berkhutbah menyatakan, saya ada mendengar satu hadis riwayat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhuma. Okey, Al-Bara' ya, bukan Al-Bara'. Bukannya Al-Bara' tapi Al-Bara'. Annahum kanu idza sallu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam farafa'a ra'sahu min ar-ruku' qamu qiyaman hatta yarawnahu qad sajada. Sahabat Nabi ni kalau solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa tu kalau Nabi bangun daripada rukuk, mereka pun bangun ramai-ramai
Sehinggalah mereka nampak Nabi sujud, barulah mereka sujud. Maknanya nampak. Tengok tu imam tu dah sujud belum? Dah sampai sujud dah. Kadang-kadang imam ni Allahu Akbar. Tak sujud lagi. Baru turun, pelan-pelan turun. Jadi, kita pun tunggu sampai imam sujud betul, baru kita sujud. Okey. Tapi kalau imam slow sangat, dah habis takbir awal tu pening juga kita. Saya kadang-kadang pun terlajak juga. Allahu Akbar. Kita pun nak turun. Alamak, imam tak sampai lagi rupa-rupanya. Sebab slow sangat. Itu kena hati-hatilah. Sebab tu penting tengok tu imam tu. Agar tidak terpotong imam tadi kan. Okey. Kemudian kita tengok lagi hadis ke depan. Yang ni. Okey, saya boleh potong yang ni. Saya nak terus tekan kat sini je. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى. Telah berlaku gerhana matahari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka pun salat gerhana. Qalu ya Rasulullah ra'aynaka tawanalta syai'an fi maqamik thumma ra'aynaka taka'ka'ta. Taka'ka'ta tu maknanya dia berulang-ulang lah tu. Bila sebut kak-kak dua kali tu kan. Yang macam kita kata orang yang membaca Quran, ya ta'ta'u fihi. Tak maknanya tergagap-gagap. Jadi dia tergagap tu berturut-turut tergagap-gagap. Maka kata Ibn Abbas kata para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum, wahai Rasulullah, kami tengok Rasulullah tadi macam ambil sesuatu, pergi ke depan macam ambil sesuatu, tanawalta tu dia macam pegang sesuatu, tapi tiba-tiba Rasulullah ke belakang pula. Kakak kata tadi. Kenapa Rasulullah? Apa yang berlaku sebenarnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni uritul jannata fatanawaltu minha unqudan. Saya nampak, saya ditunjukkan syurga tadi, maka saya pun nak ambil setangkai buah daripada syurga, unqudan. Walau akhaztuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Kalaulah kamu dapat makan tadi, kalaulah aku betul-betul dapat ambil tadi, pasti kalian akan makan daripadanya selama mana dunia ini masih ada. Maknanya buah tu cukup. Okey, boleh makan yang sorry. Uh, Maknanya buah tu cukup ke ataupun ia bermaksud oh cukuplah buah ni je. Tak makan yang lain pun tak apa dah. Yang tu saya tak berapa faham. Saya lupa. Ada satu tempat saya pernah tengok ulasan dulu. Okey. Jadi artinya sahabat Nabi tengok Nabi bergerak ke depan. Sahabat Nabi tengok ke belakang. Bukannya khusyuk solat. Lepas solat tadi orang sebelah tanya, kamu tak nampak ke Nabi bergerak ke depan tadi? Tak nampak pun. Padahal duduk saf depan tu. Duduk belakang Nabi tak nampak. Itu bukan khusyuk. Itu khayal. Khusyuk ni kita tahu apa yang imam buat. Kalau kita tak tahu apa yang imam buat, itu bukan khusyuk. Itu dia jadi khayal. Wabi qala hadatsana Muhammad bin Sinan qala hadatsana Fulaih qala hadatsana Hilal bin Ali an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Okey, kita habiskan hadis di sini Qala salla lana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thumma raqiyal mimbar fa asyara bi yadayhi qiblatil masjid. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami, kemudian Nabi naik ke atas mimbar dan tunjuk dengan kedua tangannya ke arah kiblat masjid. Kemudian baginda pun bersabda, laqad ra'aitul an munzu sallaitu lakumus salatal jannata wan nar mumassalataini fi qiblati hadzal jidar. Falam arakal yaumi fil khairi wasyarri. Falam arakal yaumi fil khairi wasyarri. Falam arakal yaumi fil khairi wasyarri. Sekarang saya betul-betul tengok. Masa saya solat tadi, saya betul-betul tengok syurga dan juga neraka. Keduanya tergambar di dinding masjid ni. Nabi kata ni, dinding tu macam mana tak tahu masa tu kan. Bentuk dia macam mana bukan bentuk sekarang ni lah. Tak nampak.
Belum pernah saya melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini. 3 kali Nabi ulang. Dia dalam hadis kita kena ulang 3 kali lah. Bukan kita baca falam arakal yaumi fil khairi wa syarri salasan. Bukan. Salasan tu dalam kurungan je. Dalam kurungan kena ulang 3 kali. Falam arakal yaumi fil khairi wa syarri. Minta maaf. Minta maaf. Saya tak pasti. Ulang 3 kali tu daripada awal ke ataupun yang tu je. Mungkin daripada awal kot. Yang kena ulang 3 kali. Yang tu, itu yang penting kena tanya Tok Guru juga. Tak, 3 kali tu tang mana sebenarnya kena ulang tu. Allah Alam. Okay. Tapi apa pun semua hadis ini menceritakan tentang bila solat kita boleh tengok Tok Imam. Itulah dia punya poin yang paling penting. Boleh tengok Tok Imam. Dan kalau kita tengok dalam mazhab Maliki kata khusyuk tu bererti kita tengok ke depan. Bukan tengok ke bawah. Jumhur ulama tengok bawah tapi bukan menundukkan kepala. Dia tunduk sikit je kepala. Kalau tunduk betul tu, itu bukan satu cara yang betul ya. Okey, tapi bagi Imam Malik dia tengok ke depan. Kepalanya tegak. Dia kata tak patut kepala ni kita bungkuk-bungkuk. Bukan, tak baguslah perbuatan membungkukkan kepala ni. Bagi mazhab Maliki. Jadi baginya tengok ke depan. Bagi kita pula tengok ke bawah. Tempat sujud. Walaupun kita solat di depan Kaabah sekalipun, elok kita solat di tempat sujud, tengok di tempat sujud. Tetapi ada masa kita dibenarkan untuk melihat imam apabila memerlukan. Bukan tengok je tu imam. Bila perlu kita lihat ke arah imam. Wallahu a'lamu bissawab. Dengan ekor mata. Betul Kak? Puan Zara, solat witir kena sebelum subuh ke? Kalau bangun lewat tempat tahajud tapi azan subuh dah macam mana? Dia macam ni. Satunya, salatul witir ada khilaf kalangan ulama' bila berakhir. Majoriti ulama' kata sebelum subuh. Tapi ada minoriti ulama' membenarkan salatul witir sebelum dikerjakan salatul subuh. Misalnya kita bangun-bangun dah pukul 6. Pukul 6 confirm lah dah subuh sekarang ni. Okey. Bila kita bangun pukul 6, kita pun dah bersiap-siap. Ini cerita ibu lah yang solat kat rumah ni. Maka mulakan dahulu dengan salatul witir 1 rakaat. Kemudiannya salat sunat subuh 2 rakaat. Barulah salatul subuh. Itu caranya. Yang kedua, bila kita bangun lambat, kita pun ingatkan salat tahajud tu sempat. Rupa-rupanya tengah salat tu azan subuh. Macam mana nak buat? Teruskan salat. Habiskan salat dengan seringkas mungkin. Allah Alam. Lepas tu salat witir. Kalau di Masjidil Haram boleh tengok Kaabah ke atau tunduk, mana lebih afdal? Tengok tempat sujud lebih afdal daripada melihat Kaabah. Tengok Kaabah lepas tu lah puan ya. Lepas solat tu tengoklah Kaabah sepuas-puasnya. Dalam solat tengok tempat sujud. Okey, ada lagi tak? Ustaz, berkenaan dengan soalan Kak Syida semalam tu, Ustaz kata sambung sini dia ke Apa? Pasal tafsir Isyari. Ke apa dekat? pasal pasal berkenaan mungkar Hmm? buku tu yang Kak Syida tunjuk kat Ustaz tu, Kak Syida Hmm. kat Ustaz tu. Buku tu lah tafsir Isyari lah. Oh ya, okey. Tafsir Isyari. Tafsir ni ada 3 jenis. Tafsir yang pertama namanya tafsir Asari. Asari ni tafsir yang menggunakan nas-nas. Tafsir Quran dengan Quran, itu yang terbaik. Dan payah. Dulu saya belajar, ingatkan tafsir Quran dengan Quran ni paling mudah. Simple je lah ambil Quran tu, tafsir yang tu mudah aja. Paling simple lah. Tapi rupa-rupanya bila kita belajar lagi, mana mudah. Itu tafsir yang paling payah. Tafsir yang paling payah, tafsir Quran dengan Quran. Yang mampu buatnya orang yang hafal Quran lah kat zaman dulu. Dia cakap orang hafal Quran yang betul-betul ligat. Tapi zaman sekarang ni, kita boleh tanya syekh-syekh kita yang ada ni. Syekh Maktabah Syamilah, Syekh Google, ataupun banyaklah syekh yang kita boleh guna. Termasuklah yang popularnya Al-Mu'jamul Mufahras. Itu pun lama dah. Mu'jamul Mufahras tu nak kena buka kitab tebal tu. Yang orang orientalis buat. Nak cari perkataan ni, ada kat mana perkataan ni? Dia dah senaraikan semua dah dalam kitab Mu'jam Mufaharas. Walaupun orang putih buat, diiktiraf oleh ulama Azhar.
Kita yang belajar universiti dulu memang pakai kitab Al-Mu'jamul Mufahras. Okey. Maknanya tempat macam mana nak cari perkataan-perkataan. Jadi tafsir Al-Quran dengan Quran adalah tafsir yang paling payah sebenarnya. Tapi saya tak nak cerita kat sini. Kenapa payah tu? Memang payah sangat-sangat-sangat-sangat. Kak Lina yang dah biasa dengan dunia kajian Quran ni pun Kak. Mungkin pada peringkat awal kita rasa paling mudah tafsir Quran dengan Quran. Padahal tidak, paling payah. Tafsir Quran dengan hadis, tafsir Quran dengan kalam ulama, dengan sahabat-sahabat Nabi, itu semua dipanggil tafsir asari ataupun tafsir bil maksur. Yang kedua adalah tafsir bil akal. Tafsir menggunakan akal, tafsir akli. Itulah yang biasa dibawakan oleh Fakhruddin Ar-Razi rahmatullahi alaih, Ruhul Ma'ani Al-Alusi dan Ruhul Ma'ani ni tang mana dia dalam beberapa tafsir tu, kalau macam tafsir bin Maksud ni, tafsir Ibn Katsir, tafsir Ibn Abi Hatim, tafsirut Tabari, tafsirul Qurtubi, tu bin Maksur. Tapi kalau tafsir Ar-Ra'yi, tafsir Al-Aqli ataupun tafsirul Ra'yi, Al-Imam Razi dan sebagainya, dan ada satu lagi bentuk tafsir Kak Syida dan ibu-ibu, namanya tafsir isyari. Isyari ni isyarat-isyarat. Apa isyarat yang mahu dibawakan oleh Allah Azza wa Jalla daripada ayat tersebut? Maka bila masuk je isu tafsir isyari ni, ulama mula gundah gulana dibuatnya. Ada ulama terima, ada ulama tolak. Dan mungkin yang paling tepat adalah diterima jika betul kaedahnya, ditolak apabila salah kaedahnya. Tapi soal penentuan soalnya adalah macam mana? Macam mana kita nak menentukan betul ataupun salah tu? Itu payah pula. Maka tafsir isyari tidak digalakkan untuk orang awam belajar. Jadi Kak Syida semalam tunjuklah satu kitab pada saya. Tafsir isyari oleh Syekh Sa'id Hawa dengan siapa Kak? Tengok jap mesti Kak Syida semalam ni. Ustaz, apa contoh yang dikatakan isyari tu? Apa contoh kan? Okey. Ha. Boleh-boleh Kak? Ya Oh, buku tafsir oleh dia kumpul pandangan Syekh Abdul Qadir Jilani dengan Syekh Hawa. Maka tak sesuai dipelajari oleh masyarakat awam. Kerana nanti akan mengelirukan. Okay, apa contoh? Apa contoh? Terima kasih banyak Kak Anis. Hayakumullah. Kita tengok amsilah. Amsilah tafsir al-isyari. At-tafsirul isyari istifadah. Dia kalau kena cara okey, tapi menakutkan juga sebenarnya tafsir isyari ni. Ada pun dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Siapa pengarang kitab ni? Saya belajar dulu ni. Kitab ni masa belajar Syekh Husain Az-Zahabi. Syekh Husain Az-Zahabi dia pun sebut. Okey, apa contoh tafsir isyari? Oh ni payah. Ada tak yang senang-senang Wallazi khabusa la yakhruju illa nakida. Alah, tak banyak lah. Dia apa yang contoh dia tu memang dah ada tapi payah contoh dia nak boleh nak dikongsikan sebab dia guna ayat yang tak familiar dengan kita. Okey, ini contoh-contoh yang betul lah. Iza jaa nasrullahi wal fath ni kan. Ini tafsir isyari. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir tu kenapa Allah Taala suruh kita bertasbih, bertahmid dan beristighfar bila kemenangan tu dah sampai, iza jaa nasrullahi wal fath kan. Bila Islam dah kuat, dah buka kota Mekah, kemudiannya kenapa Allah Taala minta Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih, bertahmid dan istighfar? Maka kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu adalah alamat kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dah nak meninggal dunia, maka Nabi kena banyak bertasbih. Itu isyarilah isyarat. Benda tu tak jelas disebutkan dalam ayat Quran. Tapi ada isyarat-isyarat dia. Okay. Sebab tu dia bahaya tu kepada masyarakat awam.
Takut nanti semua bagi isyarat. Ni isyarat tu, ni isyarat ni. Sampai ke Rasul Kahar tu dia kata isyaratnya innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu ni termasuk kalangan Rasul. Kamu tu saya lah dia kata. Oh mudah dia kata. Habis tu yang kita baca ni bukan, tak termasuk. Hmm, mana contoh mudah Saya pun dah lama tak saya banyak jumpa tapi masa ni mulalah lupanya. Apa benda kan? Tak ada ke contoh-contoh mudah? Amsilah minat tafsiril isyari. Okey, tak boleh buka pula. Inna awwala baitin. Okey, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lilladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan kepada manusia ni adalah Baitullah di Bakkah kan? Okey. Tafsir isyarinya dia kata apa dia? Sebenarnya inna awwala baitin tu rumah pertama yang diletakkan di bumi ni adalah batinul bait qalbu, iaitu hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu tafsir syari lah tu. Sebenarnya bukan Kaabah tu tapi hati Nabi Muhammad tu sebenarnya. Tu. Fakhla'na laik. Nabi Musa alaihi salam bila sampai ke lembah suci tua, Allah Ta'ala kata, maka tanggalkan kedua selipamu. Maka tafsir Isyari kata, kedua selipar tu bukan selipar yang tengah dia pakai itu. Tapi kedua selipar tu merujuk kepada ad-dunya wal akhirah. Tinggalkan dunia, tinggalkan akhirat, fokus kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Akhirat pun tinggal dulu. Jangan fikir lagi pasal akhirat tu. Fokus kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tafsir Isyari lah tu. But best kalau bincang tafsir syari ni, setengah orang tu dah akan naik syekh lah. Mulalah dia akan tafsir macam-macam mengikut akal dia. Sebab itulah takut sangat ulama' dengan tafsir isyari ni kerana boleh berlaku inhiraf. Inhiraf tu apa dia? Penyelewengan. Hmm. Okey. Banyak lagi contoh yang lain tapi saya pun dah tak ingat dah masa ni. Allah Alam. Tak ada soalan daripada Puan Nas dekat FB. Okay. Orang tarikat kuat lah. Buat tafsir syari ni. Memang Pusing memang sana, betul. Dia Kita pusing pasal sini. ada orang cakap. awam tafsir bin Maksur je lah. Guna tafsir yang dah ada kat pasaran tu je baca. Ah. Sebab tu, okey, Puan Nas tanya, orang awam sesuai belajar tafsir apa dia? Kita orang Melayu lah, cerita orang Melayu. Tafsir ni lah, tafsir yang paling bagus sekali, tafsir Buya Hamka, Al-Azhar. Ataupun kita ambil tafsir, apa nama, Al-Misbah oleh Quraisy Shihab. Quraisy Shihab best juga sebab dia permainan bahasa. Okey, boleh juga ambil Quraisy Shihab. Buya Hamka. Saya rasa kalau kita nak ambil fakta ada unsur kejiwaan, Buya Hamka lah yang terbaik. Tapi kalau kita nak permainan bahasa, dia indah dia punya bahasa dia tu, tafsir Al-Misbah oleh Quraisy Shihab. Entahlah berapa tu ada dijual oleh Ustaz Abu Ilkia tu. Ustaz Abu Ilkia yang suami Dr. Salih ada jual. Tapi saya tak tahulah harganya berapa, agak mahal sikit lah. Sebab dia kitab terjemahan. Datang dari Indonesia pula. Jadi itu punca mahal. Tapi kalau ibu-ibu ada duit, belilah. Tapi uh, tengok dulu nak baca tak baca. Kalau sekadar nak beli tapi tak ada keinginan nak membaca, sekadar nak memiliki, baik tak payah. Baik beli, belanja pada saya kan. Senang sikit boleh saya buat kajian. Tapi kalau kita nak beli, pastikan betul-betul kita nak membeli, mendapatkan benda tu. Jadi paling baik kita tengok dulu. Tengok, buka dulu. Sesuai tak sesuai. Rasa tak sesuai, tak payah beli. Okay. Ustaz, Wallahu a'lam. kalau apa tafsir Syekh Abdullah Basmi itu kira tafsir saya. Itu Abdullah terjemahan Basmi. ibu. Itu Abdullah Basmi. terjemahan. Dia Dia bukan terjemahan je. tafsir ringkas. Bukan tafsir ringkas ya. Bukan. Terima kasih Ustaz.
Saya pun ada tafsir-tafsir ringkas ni. Dia Quran tapi dia kata Al-Mukhtasar fi Tafsir. Dia Quran biasa tapi tepi-tepi dia ada tafsir ringkas. Tapi kita tak puas lah. Ustaz, Dah tengok-tengok tafsir ni lah. yang Dr. Basit guna, tafsir Pimpinan Ar-Rahman tu tafsir apa? Itu terjemahan. Oh, tu terjemahan. Dan huraian dah sikit-sikit. Ataupun yang terbaik lah. Yang terbaik kalau tak nak beli, kita pun bukan ada duit semua kan. Beli, tengok celik tafsir .net.com. Celik tafsir apa Kak? Celik tafsir. Type je celik tafsir dia keluar nanti. Tarik je celik tafsir dia keluar Hmm. kan. Celik tafsir.net. Celik tafsir.net ni saya tak tahulah. Ada orang beritahu saya, dia hubungi saya diam-diam, dia kata saya tahu siapa penulis celik tafsir.net. Tapi dengan syarat tak boleh cerita pada orang lain. Siapa dia? Dia pun tunjuklah gambar Sarah Ustaz tu. Muda lagi lah. Muda pun lebih kurang 50-an. Tapi saya kata ini kerja manusia. Ini istilahnya Kak Ibu. Ini kerja orang gila je ni buat macam ni. Orang Malaysia. Memang kerja orang gila lah. Maksudnya itu gambaran kepada dahsyat sangat kerja dia. Dia banyak belajar dengan Maulana Hadi, guru pada Kak Salina. Kemudiannya Maulana Asri. Dia hurai tu, dia rajin tu, dia satu-satu tu. Ya Allah, rajin betul. Ha, Allah dah. Celik tafsir.net yang terbaik. Tapi kena rajin buka ni lah. Okay. Ada lagi ke? Okey, kalau tak ada kita berhenti di sini Kak. Jazakumullah khairan. Ustaz, Alhamdulillah banyak kita dapat hari ni. Memang kalau bab solat ni kadang-kadang ada benda yang kita dah keliru, tapi tak apalah sebab ada majlis ilmu macam ni boleh tanya Ustaz. Alhamdulillah. Jadi terima kasih semua. Kita pun dah terlewat. Jazakumullah khairan Ustaz dan semua kita akhiri dengan tasbih kafarah. Ya. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Liza. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Iza, lama Kak Syida ni dekat luar ni. Lupa nak offkan Zoom lah. Tak apa. Oh, Kak Syida, Kak Syida host kan? Tak apa, saya reclaim. Boleh offkan ya? Iza boleh Boleh, offkan ya? boleh. Okey, saya dah reclaim, saya left. Okey. Terima kasih. Terima kasih sama.